memilih tajuk peranan ibu bapa dalam program transisi kerjaya MBK. Dalam bahagian pengenalan, saya akan menerangkan kepada 4 bahagian iaitu definisi model transisi kerjaya kepada MBK. Kemudian, saya akan menerangkan apa itu peranan ibu bapa. Kemudian, saya akan menerangkan objektif. Dan yang keempat, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang biodata responden dan anak. Untuk bahagian pertama pengenalan iaitu definisi model transisi kerjaya kepada MBK. Program transisi kerjaya merupakan program yang dilaksanakan bagi menyediakan murid berkeperluan khas untuk menghadapi alam pekerjaan menurut Nurul Huda Muhammad Nur 2019. Program model transisi kerjaya kepada MBK ini juga adalah suatu program untuk MBK yang dapat mementingkan kemahiran bagi membantu mereka apabila tamat persekolahan, ditambah pula dengan bantuan guru dan pentadbir sekolah dari segi amalan, kepimpinan dan pentadbiran yang berkesan. Tambahan, menurut Kohler 2016, telah menambah baik model program transisi ini bagi merancang, mengurus, menilai program transisi kerjaya yang terdapat di sekolah. Model Taxonomy for Transition Programming 2.0 telah ditambah baik dari segi kandungan dan program berdasarkan kajian lepas. Di samping itu, terdapat 5 dimensi dalam model ini iaitu perancangan berfokuskan MBK, perkembangan MBK, interaksi kolaborasi, penglibatan keluarga dan struktur program. Kelima-lima dimensi ini akan ditekankan dalam model transisi kerjaya kepada MBK. Seterusnya, bahagian yang kedua, saya akan menerangkan tentang apa itu peranan ibu bapa. Menurut Sojourner Sukanto 2012, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan iaitu status dan peranan juga akan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat di sekelilingnya kepada MBK. Kemudian, menurut kajian Nur Fahana dan Manisah 2016, antara faktor yang menjadi penghalang kepada keberkesanan program transisi ialah kurangnya penglibatan ibu bapa dalam pelaksanaan program transisi kerjaya ini. Jelaslah bahawa peranan ibu bapa adalah memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan program transisi kerjaya ini. Manakala untuk objektif tajuk peranan ibu bapa dalam program transisi kerjaya ini adalah bertujuan untuk memenuhi tujuan kerja khusus subjek KBP 3083. Kemudian, pelajar dapat mengetahui lebih mendalam tentang program transisi kerjaya MBK. Yang ketiga, untuk mengenal pasti peranan ibu bapa dalam transisi kerjaya MBK. Dan yang terakhir, bahagian yang keempat untuk pengenalan iaitu sedikit sebanyak tentang biodata responden dan anak. Ibu bapa yang kami telah temubuat iaitu bernama Puan Fatimah binti Adam yang juga merupakan guru di Sekolah Rendah Kebangsaan dan beliau juga mempunyai seorang anak berkeperluan khas iaitu Munir Irfan bin Yahya yang berumur 17 tahun. Munir Irfan bin Yahya mempunyai masalah ketidakupayaan iaitu bermasalah pembelajaran slow learner. Menurut Puan Fatimah binti Adam, Munir Irfan bin Yahya mempunyai kemahiran ICT di mana Munir Irfan bin Yahya berkemahiran untuk membaca manual penggunaan sesuatu barangan maupun multimedia seperti telefon, komputer riba dan lain-lain yang berbentuk elektronik. Puan, misalnya nama penuh, pekerjaan, nama anak, umur anak dan masalah ketidakupayaan anak Puan. Boleh Puan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fatimah binti Adam. Saya bekerja sebagai seorang guru, tapi sekolah rendah je lah. Nama anak saya yang ada masalah pendidikan
kelas ni ialah Muhammad Munir Irfan bin Yahya. Umur dia sekarang 17 tahun. Dia mempunyai masalah pembelajaran. Learning. Okey Puan, terima kasih. Jadinya yang seterusnya, menurut pandangan Puan sebagai ibu bapa, apakah yang Puan faham tentang program transisi kerjaya murid berkeperluan khas ni? Boleh Puan jelaskan? Baik, pada pemahaman saya lah, program transisi ini merupakan satu program peralihan lah. Satu program peralihan daripada pembelajaran di sekolah menengah ke bidang kerjaya. Okey. Seterusnya, bertepatan dengan program transisi kerjaya ni kan, apakah kemahiran atau keupayaan sedia ada anak Puan yang Puan lihat setakat ini, dan mungkin dari segi motor halus ataupun kasar, sosial dan kognitifnya? Boleh Puan jelaskan? Anak saya ni, saya lihat dia mahir dalam bidang ICT. Baiklah, saya akan teruskan dengan peranan dan tanggungjawab ibu bapa dalam program transisi kerjaya. Jadi dalam subtopik ini terdapat 3 cabang masa yang akan saya kupas satu persatu, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Untuk sebelum, terdapat 4 peranan ibu bapa. Yang pertama ialah nasihat dan bimbingan. Ibu bapa perlu memberi nasihat tentang kemahiran dalam kehidupan dan membimbing anak-anak MBK ini dalam memahami dan mengembangkan minat mereka. Yang kedua adalah mendapatkan maklumat daripada guru atau agensi-agensi yang berkaitan, iaitu ibu bapa perlu menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan maklumat mengenai transisi kerjaya daripada guru-guru, agensi yang berkaitan atau internet. Maksudnya mak ayah kena explore tentang apa itu program transisi kerjaya. Tak bolehlah mak ayah ni cuma mengharapkan cikgu je kan. Seterusnya yang ketiga adalah pembelajaran kemahiran dari rumah. Jadi ibu bapa perlu melatih anak-anak untuk membuat kerja rumah atau tolong ahli keluarga dalam membuat kerja rumah. Maksudnya kat sini mak ayah ni sendiri kena terapkan bakat dan kemahiran anak-anak tu dari rumah. Suruh dia orang masak ke, suruh dia orang betulkan perabot-perabot yang rosak ke, macam tu. Dan yang keempat pula adalah membuat lawatan ke tempat-tempat yang berkaitan. Contohnya dengan membawa anak-anak pergi melawat tempat-tempat macam buat lawatan ke kilang, ataupun pergi kebun-kebun, ataupun pergi tempat pergi memasak ke kan, masak bersama-sama. Jadi anak-anak ni dia dapat vision yang lebih luas. Anak-anak MBK ni maksudnya dia dapat macam, oh macam ni rupanya kalau nak masak, macam ni rupanya kalau nak berkebun, macam tu. Seterusnya ialah semasa. Semasa juga ada 4 peranan ibu bapa. Yang pertama iaitu menghantar anak mengikuti kemahiran yang sesuai, di mana ibu bapa perlu kenal pasti kemahiran anak-anak MBK mereka lah, supaya tak adalah mereka bila kemahiran yang dihantar tu tidak sesuai dengan keupayaan mereka, jadi program transisi kerjaya ni tidak dapat diteruskan. Jadi mak ayah ni kena peka
ambil tahu dan buat pemerhatian apa sebenarnya anak mereka ni cenderung ke arah kemahiran yang macam mana. Jadi mak ayah boleh hantar ikut arah kemahiran dan minat mereka. Yang kedua adalah menggalakkan anak mengikuti program transisi kerjaya. So ibu bapa perlu menghantar anak mengikuti program ini. So kat sini peranan mak ayah ni adalah untuk pastikan anak mereka ikuti program ini. Yang ketiga adalah membantu dari segi kewangan. Kat sini of course lah mak ayah ni adalah sumber utama kewangan anak-anak mereka, anak-anak MBK. Dan yang keempat adalah bekerjasama dengan guru di sekolah. Maksudnya kat sini ibu bapa ni dan guru perlu bekerjasama dalam memastikan anak-anak ni mengikuti program transisi kerjaya. Dekat sini lagi satu saya nak tekankan, iaitu mak ayah pun tak boleh lepas tangan, biarkan cikgu je yang akan uruskan. Patutnya mak ayah itulah yang bekerjasama dengan cikgu untuk uruskan anak-anak MBK ni mengikuti program transisi kerjaya. Dan yang terakhir merupakan cabang masa yang selepas dalam peranan dan tanggungjawab ibu bapa dalam program transisi kerjaya. Terdapat dua peranan ibu bapa, iaitu pertama adalah memberi sokongan moral kepada anak. Seperti yang kita tahu, anak-anak MBK ini mereka tidak sama macam anak tipikal yang lain. Jadi di sini mereka sangat perlukan sokongan dari semua sudut kewangan, sudut sosial, sudut kognitif dan sebagainya. Jadi sokongan yang moral ni sangat diperlukan oleh mereka supaya mereka tidak berputus asa dengan apa yang mereka telah ikuti. Dan yang kedua adalah mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Maksudnya kat sini ibu bapa perlu untuk tidak lepas tangan terhadap anak mereka. Jangan rasa macam anak aku dah join program transisi kerjaya, jadi biar je lah dia. Tak boleh macam tu. Jadi ibu bapa sendiri perlu ikut perkembangan anak mereka dari semasa ke semasa supaya tahu kat mana yang kurang, kat mana yang lebih. Jadi mak ayah boleh sama-sama top up apa yang lebih, apa yang kurang. Jadi kita akan ikuti perbualan saya bersama responden yang mempunyai anak MBK. Bagaimana Puan sebagai ibu memainkan peranan dalam membantu anak Puan dalam transisi kerjaya ini? Maksudnya macam dari segi kewangan ke, macam tu, daripada sokongan moral ke, macam tu. Terima kasih Amira. Baik, sebagai ibu, sebelum anak saya ni menjurus ke arah kerjaya, saya telah didedahkan anak saya ni dengan kerja-kerja yang boleh dibantu di rumah lah. Contohnya kalau ayah dia suka berkebun kan, contoh dia tolonglah ayah dia, macam tu. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Maksudnya saya tidak pernah pinggirkan dia untuk buat kerja-kerja, apa saja kerja yang dibuat oleh orang biasa lah. Saya memang sangat berhajat lah untuk latih dia, sebab sebelum dia pergi kepada kemahiran yang dianjurkan oleh mana-mana agensi kan. Jadi saya memang cuba secara sendiri dulu. Saya beri dia kemahiran, contoh macam ajar dia naik motor ke, maknanya sentiasa cakap-cakap dengan dia sebelum kita hantar kepada ni. Kalau soalan ni, saya kena jawab macam ni. Anak saya tu memang saya tengok kelebihan dia dari segi ICT. Tetapi bila kita masuk kursus ICT ni, dia macam seiring dengan macam kita belajar yang teori juga kan. Jadi macam anak ni
dia tak berapa tak berapa pandai nak bukan tak pandai, tak suka. Dia tak suka tengok macam yang tulisan banyak-banyak gitu. Dia suka kemahiran. Dia macam dia membuat saja. Macam tu. Faham. Dia membuat saja. Dia suka macam ada nota-nota yang panjang, ada macam formula tu, formula ni. Gitu. Tapi bagi saya, kalau anak MBK ni dia mampu menguruskan diri dia sendiri, dia mampu buat kerja-kerja macam perniagaan kecil-kecil untuk tampung kehidupan dia pun dah memandai, tidak menyusahkan orang kan. Maknanya bagi saya lah. Berdasarkan video termuat sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa anak Puan Fatimah mempunyai kemahiran yang sangat baik, terutamanya dalam bidang ICT iaitu teknologi maklumat, yang mana beliau sangat mahir dalam membaca manual dalam bentuk visual iaitu gambaran dan juga formula. Kemahiran seperti ini amatlah penting bagi dunia hari ini kerana rata-rata peranti dan alat-alat teknologi yang ada di pasaran hanya menggunakan simbol dan visual untuk mengakses sesuatu aplikasi ataupun peranti tersebut. Namun, kemahiran multimedia visual tidak ditawarkan di PTI anak Puan Fatimah. Jadi sayanglah dekat situ, maksudnya kemahiran tersebut tidak dieksplorkan dan diluaskan lagi. Namun, ia tidak membataskan anak beliau untuk berjaya. Melalui hasil temubuan saya bersama dengan Puan, anak Puan Fatimah kini sedang mengambil kemahiran perkebunan dan ini sebenarnya diterapkan sejak dari rumah. Jadi anak dia biasa dengan aktiviti berkebun di rumah, menyebabkan anak dia lebih cenderung untuk melakukan aktiviti kemahiran yang melibatkan perkebunan. Dan saya yakin jika kemahiran ini dipupuk dan dibantu pula di sekolah, ia akan terus membimbing anak istimewa tersebut untuk terus berjaya, dan mungkin dia ada cita-cita untuk membuka nursery, untuk membuka gerai buah-buahan ataupun sayur-sayuran hasil tanaman beliau, dan dia akan menjadi satu platform untuk dia meneruskan kejayaannya dalam bidang pertanian ataupun perkebunan ataupun perdagangan. Ia sangat-sangat penting jika diterapkan sejak dari rumah. Alhamdulillah anak saya ni dia orang biasa, sebab kalau orang datang sekalipun, orang lain datang, orang tak akan kata dia ni budak MPK. Dia memang tak ada rupa dia sama je macam kita. Nanti saya share gambar dia. Boleh. Sila. Jadi dia dengan keluarga adik-beradik yang lain tu sama jugalah. Dia boleh bergaul lah, mudah dan mesra. Maknanya kalau dari segi kawan-kawan saya lah, dia orang memang kenal yang ni daripada anak-anak yang lain, sebab dia suka macam ikut sana sini, kemudian tolong situ sini. Betul. Baiklah, berdasarkan video sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa anak Puan Fatimah sangat mudah untuk bergaul dengan orang di sekelilingnya, dan dia mendapat layanan yang sangat baik di kalangan rakan-rakan, ahli keluarga dan juga orang di sekitarnya. Ibu bapa ni, apa yang orang akan buat adalah mereka akan sembunyikan dan sorokkan anak istimewa mereka tu daripada bergaul dengan masyarakat sekeliling, dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan, dan hal ini menyebabkan anak mereka mudah terasa terpinggir, sukar untuk berkomunikasi, sebab komunikasi dua hala tidak berlaku. Hanya berlaku satu hala di mana mereka mendapat perintah dari ibu ayah, menyebabkan mereka rasa terkongkong dan mereka tidak tahu cara untuk berkomunikasi dengan baik. Selalunya kesukaran untuk berkomunikasi ini boleh menyebabkan anak itu menjadi rebel dan menjadi kasar kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dengan cara yang betul. Jadi saya nak cakap dekat sini, sebenarnya kemahiran sosial sangat-sangat penting bagi murid berkebutuhan khas ataupun anak istimewa ini. Hal ini kerana jika mereka didedahkan selalu dengan persekitaran masyarakat, mereka akan berfikir dan mereka akan memerhati cara individu normal berkomunikasi. Jika mereka dapat lihat, mereka dapat perhatikan tersebut, ia sebenarnya membantu mereka
secara berhala. Jadi berdasarkan temubual saya sebentar tadi, saya dapat tengok bahawa pendedahan anak istimewa ni terhadap ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat sekeliling sebenarnya memainkan peranan yang penting sebab kebiasaan mereka untuk terdedah dengan orang sekeliling tu membantu mereka untuk bersedia dan berkomunikasi dengan lebih baik. Sebenarnya bila mereka dah bersedia dan berkomunikasi dengan lebih baik, ia membantu mereka untuk transisi ke kerjaya dan mereka dapat bercakap dengan nada yang betul, intonasi yang betul dan bahasa yang betul, mereka akan mudah disenangi dan difahami di tempat kerja. Baiklah, yang seterusnya adalah program transisi kerjaya. Program transisi kerjaya merupakan satu pembangunan manusia dan pembangunan sokongan murid berkeperluan khas yang dilaksanakan sejak dari tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan 5. Ia sebenarnya memberi sokongan psikologi, emosi dan juga minda dalam membantu murid berkeperluan khas menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran, individu dan komuniti sama ada di sekolah, dengan keluarga, tempat latihan dan juga tempat kerja. Sebenarnya program transisi kerjaya ini sangat membantu dan menyokong serta melatih proses transisi murid berkeperluan khas tadi ke alam pekerjaan. Baiklah, proses ini sebenarnya dibantu oleh model transisi ke kerjaya murid berkeperluan khas dan di dalam sebuah model tersebut ia mengandungi 6 komponen yang perlu dilaksanakan di sekolah menurut Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara komponen tersebut adalah kemahiran kehidupan, kemahiran advokasi diri, kemahiran membudayakan kehidupan kedewasaan, kemahiran kerjaya, kemahiran ataupun kesediaan kerjaya. Yang keenam adalah pembangunan sokongan di tempat kerja. Keenam komponen ini perlulah dilaksanakan, dilakukan di sekolah supaya murid tersebut sentiasa mengetahui bahawa mereka tidak berakhir di sekolah, malah mereka akan menyambung kehidupan mereka di alam pekerjaan, di mana alam pekerjaan itu adalah alam yang berterusan sehinggalah mereka mempunyai keluarga, mempunyai kehidupan sendiri. Tapi sayang sekali, tak keseluruhan sekolah di Malaysia, terutamanya program pendidikan khas, melaksanakan program transisi ke kerjaya dengan baik. Maksudnya hanya sekadar buat hati ayam. Tapi ada setengah sekolah yang buat dan menjemput ibu ayah, memberi mereka motivasi supaya anak-anak mereka terus sambung kehidupan mereka dengan bekerja. Setakat ni belum ada lagi. Belum ada lagi. Cuma macam program-program yang macam ceramah untuk kesedaran ibu bapa tu adalah cikgu buat. Kita dipanggil ibu bapa datang. Kalau yang program-program menjurus macam kerjaya anak tu belum lagi ya. Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa ketika proses transisi ke kerjaya. Cabaran yang pertama iaitu pertukaran bidang kemahiran. Pada awalnya, anak Puan Fatimah telah dimasukkan ke dalam program masakan oleh guru di sekolahnya. Namun, setelah beberapa tahun, guru di sekolah tersebut telah menukarkan anak Puan Fatimah ke program kemahiran perkebunan. Hal ini adalah disebabkan oleh Puan Fatimah sering memasukkan gambar-gambar anaknya melakukan aktiviti perkebunan di media sosial. Jadi, guru di sekolah tersebut telah dapat melihat potensi yang terdapat dalam diri anak Puan Fatimah dengan aktiviti perkebunan. Saya dapati anak saya ni pada awalnya dia orang pilih untuk masak. Tapi tahun ni dia pergi ke kebun pula. Aktiviti perkebunan pula. Mungkin
cikgu-cikgu dia pernah nampak yang saya selalu post dekat FB ke dekat grup sekolah dia yang dia bantu ayah di kebun tu kot. Sebab masak tu memang saya rasa bukan bidang dia lah. Dia memang tak suka masak. Tahun ni lah. Sejak umur 17. Cabaran yang kedua pula ialah tidak dapat memberikan fokus. Menurut Nur Adibah Hanafi dalam Harian Metro pada 2020 mengatakan tidak dinafikan untuk mendidik anak ini terutamanya dalam bidang akademik ialah berkali-kali ganda. Cabarannya kerana mereka ini sering kehilangan fokus ketika sesi pengajaran. Hal ini dapat dibuktikan ketika menemu ramah Puan Fatimah. Beliau mengatakan bahawa anaknya sering kehilangan fokus ketika program kemahiran masakan. Cabaran memang sentiasa banyak lah. Cabaran transisi ni juga cabaran untuk melatih anak tu sendiri kan, betul tak? Jadi cikgu-cikgu ni sebenarnya mungkin masa tahun lepas tu dia nak tengok kebolehan anak sebenarnya mampu tak dia dia memasak di dapur. Tapi mungkin kerana dia di umur pun memang saya tak ajak manalah dia ke dapur sebab dia mana kasar sikit kerja dia. Jadi sebab tu cikgu dia pindah ke kebun tu. Ke kebun dia lebih dekat lah dengan jiwa dia kot. Sebab di rumah pun memang kami tiap-tiap hari kalau hari-hari ambil sawit, kita ajak dia ambil sawit dan ajar macam mana akak sawit tu kan. Dia hari-hari dia ajak ke kebun juga untuk bagi makan lembu yang ada dalam kebun sawit tu. Itu. Jadi cabaran dia macam jadi dia tidak fokus lah. Maknanya kalau dulu dia masak mungkin baru bagi dia. Bila cikgu perkenalkan kemahiran tu perkebunan tu kan. Anak yang bikin sebenarnya memang mereka ni jenis yang memang tak boleh beri fokus. Jadi kesabaran je lah. Sebagai ibu bapa, apatah lagi cikgu dia mungkin dia kena hadapi maknanya ketidakfokusan anak-anak murid dia. Jadi selain daripada tu untuk menarik fokus dia ni, jadi kena beri yang dia minat, yang dia suka. Jadi apa yang saya nampak memang betul dah cikgu dia bagi perkebunan tu sebab dia dah boleh tanam kangkung. Kami boleh rasa lah dia bila dia buat balik kangkung yang dia tanam sendiri tu, saya goreng, saya masak lemak, dia macam happy lah. Itu. Cabaran yang ketiga pula ialah ibu bapa tidak menghantar anak ke program pendidikan khas integrasi. Menurut Rosnah dan lain-lain pada 2016, kesedaran ibu bapa untuk menghantar anak yang menghadapi masalah pembelajaran adalah teruk. Mereka masih meneruskan pemikiran kolot mereka untuk menghantar anak mereka ke kelas arus perdana. Ini dapat dibuktikan ketika temu ramah Puan Fatimah. Beliau mengatakan bahawa terdapat ibu bapa yang menghantar anak mereka ke kelas arus perdana dan anak mereka
mereka tidak dapat meneruskan pembelajaran seiring dengan rakan-rakan yang lain. Saya tanya sekali lagi, dia sebenarnya berdengar, tak berapa dengar dah. Betul ke fahaman saya yang awak tanya pandangan masyarakat terhadap anak saya yang masuk kelas didikan kelas ke macam mana? Betul? Okey. Sebab saya ni sebagai seorang pendidik kan, saya banyak berjumpa dengan budak-budak yang ada masalah slow learner lah, slow learner. Sebelum saya hantar anak ke kelas didikan khas, ibu bapa persekitaran yang saya ajar ni, dia orang memang tak nak hantar anak-anak dia orang ke sekolah pendidikan khas. Jadi anak-anak tu terpaksa belajar di sekolah bersama dengan murid-murid arif perdana sehinggalah mereka habis tahun 6. Jadi sangat rugilah. Jadi bila saya panggil, saya pun fikir hang kan. Jadi saya panggil dia orang untuk penjelasan macam ni. Dia orang macam ignore je, dia orang macam tak nak dengar. Apabila anak saya dapat dikesan ada masalah macam ni kan seorang tu, saya hantar darjah 1 ke sekolah pendidikan khas. Tapi bila anak saya masuk ke pendidikan khas, tugas saya untuk memberi maklumat, memberi penerangan kepada mak ayah ni menjadi semakin mudah. Sebab saya kata gini, Tuhan anugerahkan kita anak berbagai-bagai, berbeza-beza kan. Kalau dia ada masalah macam ni, tempat dia ada, kita kena hantar dia ke tempat yang sesuai. Jadi saya kata saya pun ada anak yang begitu dan saya telah hantar. Alhamdulillah anak saya dapat membaca, dapat bergaul macam biasa. Dan dia happy duduk di sekolah yang macam dia searah dengan dia kan. Dia mana ada cikgu yang boleh pantau dia, yang didik dia. Mana 6 orang muda, 1 orang cikgu. Maknanya yang dapat cikgu boleh beri perhatian khusus. Jadi saya tak kisah pasal pandangan masyarakat terhadap anak saya. Sebab saya tahu anak saya jadi macam MBK ni kerana kesilapan saya masa melahirkan anak tu lah, masa proses kelahiran dia. Sebab ada sejarah perubatan sebab jadi gitu. Doktor pun pernah kata masa dia kecil tu, bila dia besar dia akan jadi ada masalah lah, dia kata. Nanti orang kata anak kurang bodoh, dia kata. Gitu. Jadi benda tu saya akan nampak dari setahun ke setahun dan betul lah dia ada masalah ni. Jadi kita memang pergi ikut ni lah, didikan kelas, dan tak ada masalah, tak ada apa-apa. Saya tak malu. Saya memang kalau jalan ke mana-mana memang saya bersama dengan dia sentiasa. Itu je. Cabaran yang keempat pula adalah kemudahan dan prasarana. Seperti yang kita sedia maklum bahawa bukan semua ibu bapa mampu menyediakan kemudahan dan prasarana yang selesa untuk para MBK menjalankan kemahiran di rumah. Oleh hal yang demikian, terdapat segelintir MBK yang tidak dapat meneruskan program transisi ke kerjaya dengan cemerlang. Sekarang kita akan membincangkan atau mengupas isu ini dari sudut persediaan ibu bapa dalam transisi ke kerjaya untuk murid berkeperluan khas. Bercakap mengenai persediaan ibu bapa yang mempunyai murid berkeperluan khas atau anak kurang upaya mesti memikirkan atau membuat persediaan melibatkan program ke transisi bagi murid berkeperluan khas itu sendiri. Okey, persediaan apa yang dimaksudkan? Persediaan itu adalah seperti ibu bapa mesti memikirkan langkah
atau bagaimana cara untuk memastikan murid berkeperluan khas atau MBK tidak terlepas atau ketinggalan dalam program transisi kekejayaan. Seperti yang kita tahu, program transisi kekejayaan adalah satu inisiatif untuk murid berkeperluan khas bagi memastikan mereka boleh berdikari selepas tamat persekolahan tanpa perlu bergantung kepada sesiapa. Sebelum murid berkeperluan khas masuk ke alam pekerjaan, apa yang perlu mereka ada atau kuasai adalah kemahiran yang diperlukan apabila seseorang itu perlu masuk ke alam pekerjaan. Contohnya seperti kemahiran bersosial dan kemahiran menggunakan teknologi maklumat seperti komputer atau alat-alat teknologi yang canggih. Kemahiran ini mesti dikuasai oleh murid berkeperluan khas bagi memastikan mereka betul-betul bersedia untuk masuk ke alam pekerjaan. Persediaan atau langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa adalah yang pertama, ibu bapa mesti mendapatkan maklumat yang betul dan tepat mengenai pelaksanaan program transisi kekejayaan daripada pihak sekolah. Ini memastikan pelaksanaan program transisi kekejayaan yang disertai oleh MBK adalah sesuai dengan tahap keupayaan serta kekuatan dan kelemahan yang mereka hadapi. Yang kedua, ibu bapa juga mesti sentiasa berbincang dengan pihak sekolah atau cikgu mengenai program transisi kekejayaan. Perbincangan ini mestilah dipersetujui oleh kedua-dua pihak untuk memastikan keberhasilan program ini kepada murid berkeperluan khas. Okey, yang ketiga adalah ibu bapa juga mesti sentiasa mengambil tahu mengenai program atau package yang sesuai dengan murid berkeperluan khas untuk tujuan persediaan mereka dalam menempuh alam pekerjaan. Package ini biasanya banyak dianjurkan oleh pihak sekolah, pihak kerajaan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan murid berkeperluan khas. Ibu bapa juga mesti berbincang dengan pihak sekolah dan guru mengenai program transisi kekejayaan sesuai dengan murid berkeperluan khas. Ini bagi memastikan murid berkeperluan khas berada dalam program transisi kekejayaan yang sesuai dan betul dengan tahap keupayaan mereka. Selain itu, ibu bapa juga mesti memastikan MBK mempunyai dokumen pengesahan penyertaan dalam program transisi kekejayaan dan program latihan industri yang disertai oleh MBK. Ini kerana pengesahan penyertaan ini sangat penting untuk MBK apabila mereka ingin masuk ke alam pekerjaan. Untuk langkah yang terakhir, ibu bapa mesti sentiasa memantau kemajuan MBK dalam program transisi kekejayaan yang disertainya di sekolah. Ibu bapa tidak boleh menyerahkan 100% tanggungjawab untuk memantau kemajuan MBK dalam program transisi kekejayaan ini kepada guru semata-mata. Ibu bapa juga perlu turut serta dalam memantau kemajuan MBK dalam program transisi kekejayaan yang disertai oleh mereka. Okey, sekarang kita akan lihat temubual yang telah kami lakukan dengan salah seorang ibu kepada murid berkeperluan khas tentang transisi kekejayaan, apa persediaan yang telah dia lakukan. Okey, baiklah Puan. Saya ajukan soalan seperti Puan tahu, kebanyakan masyarakat sekarang akan pandang serong kepada ibu yang memiliki anak MBK ni. Jadi boleh tak kalau Puan tak kisah, Puan kongsikan bagaimanakah cara Puan dalam mengatasi pandangan serong masyarakat terhadap transisi kejayaan anak Puan? Macam ni saya rasa orang tidak akan menasihkan kalau kita sendiri yang tidak orang lain tidak akan pandang serong kepada kita kalau kita sendiri yang tidak beranggapan anak kita tu masalah kepada kita. Anak MBK ni bukan masalah sebenarnya, dia anugerah daripada Allah untuk kita layan dia, didik dia, asal dia macam biasa. Terima dia, itu anugerah. Sama dengan anak-anak lain, anugerah juga. Dan saya tak pernah dan saya tak nampak pun orang lain memandang anak saya tu serong. Sebab saya tak pernah
tak pernah menganggap orang lain pandangan saya terhadap anak saya lah. Maknanya tak ada orang yang pandang serong kepada anak puan. Mungkin ada, tapi saya buang yang negatif tu, saya buang. Saya selalu buat macam tu. Maknanya saya rasa puan ignore je pandangan dia orang. Maknanya puan stay positif dan uruskan anak puan macam tu je dah. Betul. Saya rasa positif lah. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, adakah terdapat sebarang perancangan yang puan telah aturkan untuk anak puan untuk transisi kerjaya dia? Mungkin puan berminat untuk hantar ke bengkel atau program yang menjurus kepada transisi kerjaya dia? Macam ni, saya memang sentiasa memang duduk dengan anak saya kan. Memang dia sangat rapat dengan saya. Jadi kalau ke bengkel tu mungkinlah saya kurang suka lah hantarnya, sebab dia ni memang saya tengok macam dia tak suka benda yang rumit gitu. Rumit bagi dia. Kalau bengkel, kalau kita kata bengkel motor ke kan. Dia macam benda-benda rumit gitu. Dia lebih suka macam kalau NCT boleh. Tapi bukan yang bengkel-bengkel tu, dia macam benda yang kita tak tahu nak tu mana, dia boleh tahu sini. Bukan penyelenggaraan tu. Itu kemahiran dia. Maknanya puan lebih berminat untuk hantar anak puan yang untuk mengikuti program yang sekolah buat dah. Kat sekolah kan ada program tertentu kan? Tapi boleh je kata nak try. Sebab saya sendiri pun ada kawan yang cikgu yang mengajar di kolej pendidikan khas. Tapi saya tengok kawan tu Negeri Sembilan ni, kolej untuk murid-murid pendidikan khas yang habis umur 19, dia orang kalau nak lanjut, dia boleh lanjut ke kolej-kolej ni kan. Tapi dekat ni area kawasan yang kami tinggal ni memang tak ada lagi lah, sebab Hafiz tak bulan 5 ke berapa, kawan tu sendiri dia round Malaysia ni, dia cari budak-budak MBK untuk masuk kolej ni. Tapi kalau diberi peluang, puan hantar tak nak puan ke sana? Saya nak tahu. Anak puan sendiri nak ke tak nak? Saya dah tanya lagi dia sebab suasana sana. Sebab masa tanpa tu umur 16, saya pernah sadangkan anak saya. Dia tu perempuan, dia cuma ada masalah tangan sikit dia kena kuman apa tahu itu. Kemudian yang lain yang okey. Jadi oleh kerana sebab kawan kata kalau ada sesiapa yang tu dia boleh macam dia suruh saya tahulah nama apa semua kan. Tapi bila kontak mak budak tu, dia kata dia macam tak percayalah pergi jauh. Sebab dia punya. Padahal dekat kolej tu memang istimewa, memang kerajaan jaga. Kalau tapi situ ada macam dekat kolej tu dia ada jahit je. Jahit saja. Bukan jahit, dia bidang tembung. Okey. Terima kasih puan. Soalan yang ketiga, apakah pendorong yang menyebabkan puan mahu menghantar anak puan untuk mengikuti program atau package sebagai persediaannya untuk transisi kerjaya? Soalannya apakah sebab tadi ke macam mana? Pendorong atau pendorong ni untuk menjamin masa depan dia lah, maknanya supaya dia dapat kemahiran yang layak untuk dia, supaya dia nanti tidak akan menyusahkan orang lain dan dia dapat hidup berdikari seperti orang lain lah.